Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk pembesaran linear dan persamaan kanta. Okey, ini tajuk bab 6 tingkatan 4. Okey, bermula sekali cikgu nak terangkan mengenai susunan kanta untuk satu eksperimen kanta. Okey, kalau kita guna kanta cembung, ni rupa bentuk dia. Cembung ni biasanya gemuk di tengah-tengah. Okey, mula-mula kita akan letakkan sumber cahaya di depan kanta. Okey, kemudian kita akan letakkan satu objek. Okey, dalam gambar ni contoh objek bentuk segitiga. Okey, kemudian kita letak kanta, kemudian kita letak satu skrin. Jadi bila imej ni berada pada satu jarak yang betul, lebih daripada, contohnya lebih besar daripada panjang fokus, jadi imej yang terbentuk adalah imej nyata, imej songsang dan juga diperbesarkan. Okey, boleh nampak ni, songsang, lebih besar dan nyata. Nyata tu bermaksud imej tu boleh terbentuk di skrin. Boleh terbentuk di skrin. Dia bukan terbentuk di depan kanta. Dia terbentuk di belakang kanta. Okey. Cuba kalau kita rapatkan objek ni lebih dekat pada kanta cembung, imej akan terhasil bukan terhasil di skrin dah. Dia terhasil di depan kanta. Masa tu kita kata imej dia maya. Okey. Dan biasanya kalau untuk kanta cembung, imej dia akan lebih besar. Lebih besar. Kalau kanta cekung, semua imej dia adalah lebih kecil, okey, tegak dan juga maya. Kalau kanta cembung kebanyakannya songsang, kecuali ikut jarak dia lah. Ada yang lebih besar daripada F macam mana, ada yang lebih kecil daripada F macam mana. Okey, yang kita nak belajar hari ini ialah persamaan kanta. Okey, persamaan yang pertama ialah 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey, U ni adalah jarak objek, V ni adalah jarak imej, F tu ialah jarak fokus ataupun panjang fokus. Okey, kita boleh tengok gambar rajah di sebelah kanan ni. Untuk kanta cembung, bila kita letak satu objek dekat selepas pada F, nampak objek dia tu di sini. Okey, ni F. F ni di sini adalah F. Okey, F di sini. Okey, ni U ni di sini. Jarak objek dengan pusat kanta. Okey, untuk kes ni, U dia 30 cm positif. V dia disebabkan dia terbentuk di belakang kanta ataupun di skrin, nilai V dia adalah positif. Dan F dia juga adalah positif sebab dia bersilang di sini, ada ni F di sini. Okey, kemudian untuk kanta cekung. Kanta cekung, di sini kita tengok objek dia di sini. Okey, jadi U dia adalah 30 cm. Kemudian apabila berlaku pembiasan, didapati imej dia terbentuk di depan kanta. Di sini ni imej dia ni, anak panah kecil ni. Okey, di sini adalah F. Jadi F ni adalah negatif 20 cm. Untuk kanta cekung, semua F dia bernilai negatif. U dia adalah positif 30 cm. Okey, ni objek dengan pusat kanta 30 cm. Dan nilai imej dia adalah negatif 20 cm. Okey, nilai F dia, nilai F negatif 20. Nilai V dia adalah negatif. Sebab apa V negatif? Sebab V dia terbentuk di depan kanta. Di depan kanta, bukannya di belakang kanta. Jadi kita tahu dekat sebelah kiri ni adalah depan kanta, mesti nilai positif. Di sebelah kanan ni adalah kalau untuk F dan V, kalau dia terbentuk di depan kanta, dia bernilai negatif. Okey.
Yang lain biasanya U ni biasanya positif lah. Jadi kita kena pastikan bahawa nilai F dan nilai V ni sama ada positif atau negatif. U memang confirm positif. Jarang objek terbentuk, jarang objek terletak di belakang kanta. Biasanya di depan kanta lah. Okey, persamaan yang kedua ialah M sama dengan V per U. Okey, M tu maksudnya pembesaran linear ataupun magnifying. Okey, M. Okey, yang seterusnya M yang kedua ialah M sama dengan HI per H0. Okey, HI ni adalah ketinggian image, I ni image, O ni, H0 ni, O ni adalah objek, image dengan objek. Okey, V ni seperti inilah jarak image, U tu adalah jarak objek. Jadi kita ada 3 rumus ini. Ni rumus yang pertama. Ni rumus yang pertama. Ni rumus yang kedua. Ni rumus yang ketiga. Okey, ni kita bincang rumus yang ketiga tadi. Rumus yang ketiga, M sama dengan HI per HO. Okey, ni adalah tinggi objek. Ini adalah tinggi image. Okey, ni adalah jarak objek. Ini adalah jarak image. Okey, disebabkan M ni mempunyai nilai yang sama, jadi kita boleh kaitkan HI per HO ni sama dengan V per dengan U. Okey, disebabkan M ni adalah nilai yang sama. Bila kita kira HI per HO, mesti sama dengan V per dengan U. Okey, nilai M, kalau nilai M tu dapat lebih kecil daripada 1, kita dapati bahawa image dia lebih kecil daripada objek. Kalau M sama dengan 1, maksudnya tinggi objek sama dengan tinggi image, ataupun jarak objek sama dengan jarak image. Okey, kalau M lebih besar daripada 1, maksudnya image tu lebih besar daripada objek. Okey, kita nak cuba jawab soalan contoh 1. Sebuah objek diletakkan pada jarak 15 cm dari sebuah kanta penumpu. Okey, kita gariskan dulu nombor yang ada, maklumat yang ada. Dapati image yang terbentuk di hadapan kanta berada pada jarak 30 cm. Hitungkan pembesaran linear image bagi objek ini. Hitungkan M. Jadi kita ada rumus. Okey, kita tengok dulu maklumat yang ada. Okey, ni adalah U. Okey, ni adalah V sebab ni objek, ini image. Okey, kita ada rumus M sama dengan V per dengan U. Jadi kita masuk nilai. V dia 30 cm bahagi dengan 15 cm. Jadi jawapan dia 2. Okey, hilang cm ni hilang. Sebab tu kita kata M ni tiada unit. Okey, ni adalah pembesaran linear bagi objek itu. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebuah objek mempunyai ketinggian 2 cm. Okey, ketinggian 2 cm. Objek ni, HO. Diletakkan pada 30 cm di hadapan kanta. Letak objek 30 cm di hadapan kanta. So, ni adalah U. Yang panjang fokusnya 20 cm. F. Okey. Kirakan jarak image. Jarak image adalah V. Kirakan pembesaran linear adalah M. Kira ketinggian image HI. Okey. Kemudian B pula. Nyatakan ciri-ciri image yang terbentuk. Okey, kita tengok lepas ni. Kita kira dulu. Okey, kita kira dulu. Soalan yang pertama, jarak image. Kita ada, kita tulis dulu maklumat yang ada. HO sama dengan 2 cm. HI tiada. U sama dengan 30 cm. V tiada. F sama dengan 20 cm.
Okey, kita nak cari jarak image. Nak cari V, tapi kita tiada M lagi kan. Jadi tak boleh guna M sama dengan V per U. Sebab kita tak ada M. Kita boleh guna rumus 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Sebab apa? Sebab kita ada F dan kita ada U. Okey, bila kita kira, kita akan dapat 1 per 20. Okey, ni sebab kata cembung. Kata cembung, dia punya F mesti positif. Okey, 1 per U adalah 30 tambah 1 per V. Jadi, 1 per V ni kita akan dapat 1 per 60. Okey, jadi V tu ialah 60 cm. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, kita nak jawab soalan yang kedua. Soalan yang kedua, pembesaran linear nak cari M. Okey, kita dah ada V, kita dah ada U. Okey, kita ganti je. M sama dengan V per U. Okey, V dia 60 cm. U dia adalah 30 cm. Jadi jawapan dia 2. Okey. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga nak cari ketinggian image. Jadi kita boleh guna rumus M sama dengan HI per dengan HO. M dia kita ada 2. So 2 sama dengan HI per dengan HO. Okey, HO ni kita tahu nilai dia adalah 2 cm. 2 cm. Jadi HI sama dengan 2 darab 2 jadi 4 cm. Okey. Jadi tinggi dia sini adalah 4 cm. Tinggi image 4 cm. Pembesaran dia 2 kali. Pembesaran 2 kali. Okey. Jadi nyatakan ciri-ciri image yang terbentuk. Ciri image yang terbentuk ialah yang pertama membesar kan? Membesar ataupun diperbesarkan sebab saiz image saiz objek 2 tapi saiz image 4 membesar. Okey, kemudian ia adalah nyata. Nyata. Sebab dia kata cembung ni. Okey, yang ketiga ia adalah songsang. Songsang. Okey. Sebab apa songsang? Sebab U dia lebih besar daripada F. Okey, U besar daripada F dan U lebih kecil daripada 2F. Image ni adalah image yang mewakili objek yang berada di antara F dan 2F. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, sebuah objek mempunyai ketinggian 6 cm diletakkan pada 20 cm dari kantar cekung yang mempunyai panjang fokus 40 cm. Jadi kita gariskan nilai yang ada, garis, garis, garis. Okey, ketinggian objek HO sama dengan 6 cm. Okey, diletakkan 20 cm. Objek ni diletakkan 20 cm. Maksudnya U dia sama dengan 20 cm. Okey, mempunyai panjang fokus F sama dengan 40 cm. Okey, ni kantar cekung. Kantar cekung wajib F dia negatif. Okey, soalan dia kira jarak image. Okey, cari V, kemudian HI dan juga M. Okey, mari kita kira. Okey, jarak image kita ada 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey, 1 per negatif 40 sama dengan 1 per 20 tambah dengan 1 per V. Jadi, bila kira 1 per V dapat negatif 3 per 40. Okey, jadi V sama dengan negatif 40 bahagi 3 sama dengan negatif 13.33 cm. Okey, ni nilai V. V dapat negatif maksudnya image tu terbentuk di hadapan kantar. Maknanya image tu adalah image maya. Okey, kita nak jawab soalan yang kedua.
Soalan yang kedua, ketinggian image. Okey, ketinggian image kita akan gunakan HI per dengan HO sama dengan M, kan? Tapi M tak ada. Tapi M juga sama dengan V per U. Okey, kita ada nilai V, kita ada nilai U dan kita juga ada nilai HO. Jadi kita akan dapat nilai HI. HI per dengan HO sama dengan V per U. HI dia yang dicari per dengan HO 6 sama dengan V dia adalah V dia adalah negatif 13.33 bahagi dengan U dia adalah 20. Okey, jadi akan dapat HI tu akan dapat 4 cm. 6 darab negatif 13.33 bahagi dengan 20 lebih kurang 4 cm. Okey. Kenapa nilai dia hilang negatif tu? Okey, di sini kita letak V ni bernilai positif. Di sini kita letak V ni positif sebab sebab nanti dia image dia tu disebabkan sebab dia dia tegak dia tegak. Okey, nanti nyatakan ciri-ciri image yang terbentuk. Okey, disebabkan kanta cekung, image dia mestilah mengecil. Mengecil. Okey. Kemudian mestilah maya. Sebab itulah F dengan V dia negatif. Tapi bila kita kira ketinggian tu kita tak boleh letak negatif lah. Kita kena letak positif. Okey. Kemudian dia tegak. Ni image untuk semua kanta cekung. Memang semua ciri dia macam ni. Okey. Contoh keempat. Satu objek diletakkan 20 cm di hadapan sebuah kanta. Okey, ni U Okey, ni U. Okey. Kanta itu menghasilkan image 4 kali lebih besar. So, M dia sama dengan 4. Okey, dan juga berada di hadapan kanta. Image dia berada di hadapan kanta. Maksudnya V dia negatif. Okey, V dia negatif. Tentukan panjang fokus kanta. Cari F. Kemudian jenis kanta. Kita cuba jawab dulu A. Okey, biasanya mula-mula sekali kita fikirkan rumus ni lah. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Sebab apa? Sebab kita dah ada U. Okey, tapi kita belum ada V. Okey, kita belum ada V kan? Kita kena kira V. Macam mana kira V? Okey, kita ada rumus M sama dengan V per U. Dia kata M tu 4, membesar sebanyak 4 kali. V tu kita tak tahu, kita kira. U dia adalah 20. So, V dia adalah 80 cm. Okey, boleh ganti dalam ni. Okey, jadi kita dapat carilah 1 per F sama dengan 1 per 20 tambah 1 per negatif 80. Kenapa negatif? Sebab berada di hadapan kanta. Maknanya dia maya. Okey, jadi jawapan dia 1 per F sama dengan 3 per 80. Macam mana dapat 3 tu? Sebab ni darab dengan 4. Jadi 4 tambah dengan negatif 1, dapatlah 3. Okey, jadi F dia sama dengan 26.67 cm. 80 bahagi 3 dapat ni. Okey, panjang fokus dia adalah 26.67. Jadi U dia lebih besar daripada F. Okey. U besar daripada F dan dapat image maya. Okey. Jadi jenis kanta apa yang digunakan? Okey, kanta apa yang digunakan? Disebabkan image dia lebih besar. Image membesar. Yang pertama maya. Image dia membesar. Okey, kemudian disebabkan dia maya, kita boleh fikir dua jenis kanta. Kanta cembung boleh, kanta cekung boleh. Tapi disebabkan dia membesar, okey, membesar ni hanya kanta cembung je membesar. Kanta cembung je membesar. Kalau kanta cekung semua image dia mengecil. Jadi of course kanta apa yang digunakan ialah kanta
cembung. Okey. Terima kasih kerana menyertai kelas cikgu. Semoga ilmu yang diperolehi bermanfaat. Sekian, terima kasih.